Sama juga kalau tuan-tuan tengok, dia bagaimana Nabi SAW memberitahu kepada kita bahwasanya bagi mereka yang ma min ahadin yaghdu aw yaruhu ila al-masjid wa yu'siruhu ala ma siwahu illa walahu 'inda Allah ta'ala nuzulun yu'idduhu lahu fil jannah kullama ghada aw raha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksud daripada sesiapa yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain. Oh, ini untuk kita ni makmum. Tak ada kerja lain nak buat. Tak ada kerja lain kita nak puasa. Duduk saja kat rumah. Orang bang. Maka dia diulang alik pergi masjid. Pergi, gada ataupun raha. Dia berjalan, dia pergi naik gerek ke kereta apa semua ambil kira. Maka sabda Nabi SAW, dan dia mendahului amalan itu lebih daripada amalan yang lain. Tengah dia buat kerja, pejabat sebelah masjid. Hayya 'alas salah. Stop. Dia dulukan azan tadi ni, pi sahut surah azan daripada kerja dia. Maka janji Nabi SAW, Allah akan sediakan untuknya jamuan daripada dalam syurga. Setiap kali dia pi dapat jamuan syurga, balik dapat jamuan syurga. Hadis Bukhari dan Muslim. Okay, kita kadang-kadang tak nampak jamuan mai kat mana, tuan-tuan. Sebab kita kan minta maaf cakaplah, kita miskin doa, miskin fadilat-fadilat. Berapa ramai hari ni tak baca surah Al-Kahfi? Kalau sesuruh tuan-tuan angkat tangan, malu. Berapa ramai orang kita Melayu tak baca surah Al-Kahfi. Yasin tak apalah. Tapi kadang-kadang tersalah faham. Hari Jumaat, pagi Jumaat baca surah Al-Kahfi. Berapa ramai yang tak menghafal surah Al-Kahfi ayat pertama hingga 10. Hidup dah masuk kat 60-70 tahun dah. Berapa ramai yang tak kerti baca doa hujan turun, hujan lebat, hujan berhenti. Sampai lah dah merdeka, dah masuk berpuluh tahun dah. Tapi tak boleh baca doa turun, hujan turun, doa hujan lebat, doa hujan berhenti. Dia tahu, dia kata, hujan turun pun dah dah. Nak menegon tanpa. Betul. Bunyi suara kembang kenyang. Dia kata, aku tak tahu dapat lah, nak menegon tanpa. Bunyi belah-belah sik, belah-belah jenari. Yang dia tahu dia merongot. Dia kata, haram sungai aku nak menegon tanpa. Ayak buat 5 tong ni. Pakai pi. Betul. 5 harakat pi tu. Berapa ramai bila hujan turun? Allahumma sayyiban nafi'a. Bukhari Muslim sebut. Hujan lebat. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala al-akami wal-zirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Hadis Muslim sebut. Hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Bukhari Muslim. Surah Kahfi panjang sangat. Doa hujan haram tak baca. Doa hujan pendek, tak sampai sebaris 2 baris ayat dah. Nak baca macam mana? Tak tahu. Mengapa tak mau? Lagu Nustan mengapa hangit? Nustan bertegolek dengar. Nyanyi lagu zaman dulu. Angin berhembus, hujan gerimis, kali pertama kita bersua. Zuraidah, namamu ting ding 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 ding. Ingat apa keluar? Jebon tunggu. Seluruh hafal doa. Allahumma sayyiban nafi'a. Pendek ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Tak boleh dah kerah. Buh menepamu muka. Kerah belah takmu. Oh tu marah tu. Ada ustaz hak cakap baling ustaz apa nama tu? Zamri. Oh dia punya baling saya bagi kawan saya. Aku tak faham siapa ceramah ni. Tak tahu nak tepa nak tahu. Dia jadi macam tu cakap.
Saya seorang gelak, bagus juga dia viral. Jadi dia lebih glamour daripada kita pula sekarang dah. Kerana bahasa baling dia tu. Subhanallah, kadang-kadang manusia punya ilmu ni kan, cakap slang dia aja. Ni nak begitu, doa. Berapa ramai doa bila kawan belanja? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Dan di Bukhari sebut. Orang belajar kita makan, berapa ramai baca doa? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Orang bertanya, terlupa buat TikTok. Tu pula. Lah tengok TikTok senang. TikTok tu sampai 15 juta. Sana rencak berdosa. La ilaha illallah. 17 juta. Ish. Jadi ke dia tak pedang gigi tak ada. Nampak tak? Tu kata rezeki dia berniaga. Siapa TikTok macam tu banyak duit dia dapat. Dia ada akaun dia. Ada seorang suruh buat tu. Tuan-tuan. Nak cerita apa dia? Doa apa tadi ni? Doa hujan. Hujan turun. Doa orang makan. Kita mengaziz imam, doa haram. Dia baca doa untuk dia, Allahumma barik lana. Dia kan tutup imamnya nasi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar. Ini bukan restoran istaghfar. Ustaz Lutfi belanja saya, Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ibu-ibu maklun. Buat gana Ustaz, tak ingat doa. Tak tu kata ada doa tu. Nak ingat apa tuan-tuan? Ni uskedil kadir bun kharab ya. Dalaman kita ni. Duk mayang, duk tengok cincin hilang tok tamu. Habis lo, balik lo, mamat no, marah aku cici duk taman no, haram no, setan no, duk taman no. Betul duk mayang. Lepas tu pula tak handphone tak ni. Patut handphone letak bawah ni. Sama ada lock terus tutup atau pusing biar belakang duk depan ni. Silent, tapi bila rokok aja, assalamualaikum bang, jangan lupa beli berah. Okey. Rokok boleh hangguk. Punya bodoh punya lelaki. Ini nak ajak ni macam ni nampak ni, macam ni nampak ni. Tak tiarap begitu. Tak nampak langsung. Tengok rokok. At-tahiyat. At-tahiyyah. Bang, jangan lupa beli pampers. Daripada jawab baik. Doa. Berapa ramai berani keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Berapa ramai agak-agak? Very simple. Nak pergi kerja berapa ramai ambil yak semayang pergi kerja ke hospital? Nurse ke, misi ke, siapa ke, doktor ke, pegawai MA ke, apa ke? Berapa ramai ambil semayang? Ini semua buat kajian. 100 orang, seorang ambil pembayar. Nampak tak? Sebab mentaliti kita, politik suku, agama suku. Kerja suku, agama suku. Lepas tu jadi 3 suku. Suku, 3 suku pergi mana? Pergi kita. Ni. Lepas tu buat kerja 3 suku. Pecah amanah. Culah masa. Ponting masa. Kalau hari-hari dia duduk ponting 45 minit, kali 40 minit, kali dengan 20 hari, dah ada berapa dah? Berapa Ustaz? 40, 400 minit, 1600 minit, 400 minit, 800 minit, kali dengan 12, 8 kali 12 apa? 96. 960 minit, kali dengan 60 minit, berapa jam dia ponting? Tu 3 suku bekerja. Belum cerita tadi hak masjid ni. Woi, masa nak jadi ketua, nak jadi masjid ni bukan main dia dulu main. Bila dapat jawatan, jemaahnya nampak. Ini masalah kita. Lepas tu mana-mana yang pegang jawatan AJK masjid, dia kena letak jawatan AJK surau. Faham tak faham? Tak payah rebut jawatan nyanyak lah. Bohong ya. YDP Pak ABG saya belah
Bila saya dapat kerja sebagai pegawai khas, penasihat agama seorang Tan Sri, VVIP, JLC di Selangor, saya angkat tangan. Wallahi, siapa lantik saya lagi, YDP PABG, memang tak berjalan PABG lepas ni. Kena sumpah dulu. Lepas tu sampai hari ni dah tak dia. Tak boleh. Jadi imam nikah, kita sibuk ceramah sampai mana? Lah nikah, orang lain nikah kan? Tak payah, banyak-banyak jawatan. Ni jawatan pengurusi Persatuan Wanita Ibu Tunggal pun dia. Pengurusi apa nama ni, duda-duda pun dia. Penasihat ibu-ibu tunggal monopos pun dia. Kelab terpawai pun dia. Pengurusi Biro Kebajikan Kharat Kematian yang dah mati lama pun dia. Jangan marah tuan. Kepimpinan beri teladan. Lagi yang duk minta jawatan, haram dia jadi jawatan. Haram hukum dia. Abu Musa Asy'ari bawa 2 pupu dia mai jumpa Nabi, guna talian kabel Usamah bin Zaid. Nabi kata, sesiapa yang cuba meminta jawatan daripada aku tidak akan benarkan, dan orang yang ada niat nak jawatan. Sebab apabila dia bagi amanah, dia tak boleh buat kerja. Jangan tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ulang balik, na'udzubillah min zalik, berebut jawatan. Seorang sahabat 2 tahun jadi gubernur. Lepas tu serah balik. Ya Rasulullah, tak tahan orang main mengadu hari-hari. Mu'az bin Jabal, Nabi kata, waihaka ya Mu'az, minta jawatan gubernur di satu tempat. Jangan. Ini masalah kepimpinan melalui teladan yang saya nak sebut daripada apa tadi ni. Masjid ini tempat untuk melahirkan, dalam bahasa mudah, ya, dalam bahasa mudah, apa nama ni, antaranya iaitu kata-kata daripada Ibnu Khaldun, kalau tak silap saya, ya, Ibnu Khaldun ada menyebutkan kepada kita bahwasanya sesiapa yang dalam hidup mereka ini meminta ada sudut masjid ni, kalau nak tengok bagus tak bagus, maka terletak ia kepada orang yang memimpinnya. Kena pegang. Sebab itu antara yang difokuskan, saya ambil pun daripada kertas-kertas kerja UKM, USM, saya ambil poin-poin dia. Antaranya ialah, iaitu kita kena lihat, ya, iaitu antaranya, yang pertamanya, kita kena jadi orang yang ciri pertama dalam orang yang mentadbir masjid ialah keikhlasan. Itu penting. Tuan-tuan nak main masjid pun kena ikhlas dengan kedatangan. Ikhlas macam mana? Lupakan title, aku ni ustaz ni, takkan tak duduk suruh depan. Mai lewat, cara lewat. Aku ni pegawai kerajaan ni, mai lewat, hamai awal, hamai lewat, boleh masuk duduk depan, orang varin muka hang. Orang kata ini. Hang tahu dah masjid tutup 12.30, hang kena mai 12.30 ataupun sebelum tu. Orang duk celapak pi tu tengok-tengok, dia boleh masuk, kecuali kalau dia tu memang jemputan khatib imam tu tolak cerita lah, dia bukan situ, dia main berluak, mungkin agak lewat, mungkin dia faham ini ustaz main baca khutbah ni, dia orang yang faham. Tapi kita yang biasa, banyak kes baru ni. Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, tu antara dia keikhlasan kita duduk dalam masjid, jadi pemimpin dalam masjid. Tak dapat tidak ialah bukan kita ini mengharapkan kepada bentuk ganjaran, pangkat atau apa sekalipun. Kerana kita nak naik jawatan, syarat kena terlibat dengan masyarakat, kita berebut jadi AJK masjid. Tak, jangan. Tuan-tuan, ini masalah kepada apa yang berlaku pada kita. Kalau ada di kalangan kita yang macam tu, masjid akan jadi sepi. Masjid akan jadi sepi
Sebagaimana kata Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, menyebut bahawa pengurusan masjid yang cemerlang pada zaman awal kebangkitan Islam dapat melahirkan ramai tokoh ulama yang bertebaran di seluruh dunia Islam. Contoh masjid yang dekat Syam, Damaskus, Damsyik. Melahirkan imam-imam yang hebat, ulama-ulama yang hebat, kemudian bertebar berhijrah seluruh dunia. Kemudian kata beliau lagi, sebaliknya kelemahan dan kejatuhan umat Islam hari ini adalah berpunca daripada kelemahan kepimpinan dalam pengurusan institusi masjid. Institusi masjid tidak berfungsi secara menyeluruh dan berkesan bagi menarik masyarakat mencintai masjid. Ini kerana urus takbir masjid tidak terurus dengan baik dan kebanyakan ditakbir secara kaedah yang tidak berkesan. Ini na'udzubillah min zalik. Betul tuan-tuan dan puan sekalian. Bila orang buat pergi ziarah ke Masjid Temeloh Jaya, sekarang tak tahu lah dah PKP, tak boleh ramai budak, tak boleh mayang. Kami pun terfikir juga. Masjid Bukit Jelutong buat pertandingan. Siapa semayang subuh 40 hari turut dia ada kamera CCTV. Dapat apa? Dapat iPad. Situ orang kaya. Kaya sungguh. Kaya sungguh lah. Tuan-tuan tahu kita buka puasa ni berapa yang dah? Buka puasa ni. Ada buat buka puasa sini? Berapa saya buka sehari petang pada? Berapa? 500. Sana dekat 12,000. 12,000. Mana kaya sungguh? Tengok Tan Sri. Padan lah. Sesuai lah. Kaya pula. Dermawan pula. Lepas tu low profile pula. Tak sombong. Walau dia pangkat besar, demai lewat di ujung sana. Kita pun tak tahu orang tua mana berubah elok. Orang kita lah Tan Sri rupanya. Subhanallah. Tuan-tuan pergi ceramah tempat dia pun dalam masa muda ni, dia sembang macam dia tu bukan orang berpangkat. Tuan-tuan, kita baru jadi pegawai postman, belagak nak mampu. Ingat surat nak main aku yang hantar orang mampu. Saya jumpa orang macam tu, dia boleh melawak dengan PA dia duduk geletek, PA dia orang Pendang, dia orang Sungai Petani. Sampai macam tu. Saya kata payah jumpa. Tapi buat kerja, jangan buat silap lah dengan dia. Dia bagi gaji mahal. Tuan-tuan. Ada juga orang yang tak dia high profile, tapi duitnya Masya Allah. Bina masjid kata tempat. Saya pernah uruskan 36 juta buat masjid. Nak bagi kita dalam bab-bab ni, hak kepimpinan tadi ni, dia buat masjid. Kenapa keikhlasan dalam dia bina masjid rumah Allah tadi ni? Itu penting tuan-tuan. Seterusnya dia kata apa? Sini ialah, selain daripada keikhlasan, maka kita ingat yang kedua adalah amanah kepimpinan masjid tidak terhad kepada hal ehwal penggunaan masjid, bahkan mencakupi masalah dalam komuniti atau masyarakat. Imam bukan hanya menjadi imam salat berjemaah atau ketua dalam majlis agama sahaja, bahkan imam berperanan sebagai penasihat dan rujukan kepada masyarakat. Manakala ahli jawatan kuasa mesti turut ikut serta dalam kerja-kerja bersama imam. Tu. Ini AJK bergaduh. Ni bukan cerita masjid ni no. Yang salah faham yang anda, bukan ni. Tak ada cerita masjid ni. Masjid lain. Bila pertama bergaduh dengan bila kedua, sebab bila pertama dah berumur dah. Macam tadi ni suara memang kira hebat Gaji tak ada 1,500 sebulan ni. Siapa jadi imam dia? Bila dia sebab bila ni. Tu. Kerja mana tuan? Juru nilai. Macam mana juru yang tidak ada nilai? Itu juru nilai. Azan ni memang power babe. Itu azan saya buat dulu ni. Tu seronok dengar. Dia ada lagu dia. Ayah ni gaji kena tinggi. Berapa elan sini? Sukarela. Ni silap besar masyarakat kita. Suara ada ni kena tahan. Sebab tu saya ahli lembaga pengelola sebuah maktafis
Kita buat hampir lebih kurang dekat 60 juta di Puncak Alam. Gaji mak tahfiz dia guru mungkin 5,000 paling kurang. Saya penasihat sebuah masjid, kita panggil Masjid Jutawan lah. Dia punya pengurus masjid dia 8,000 sebulan. Imam 7,000 sebulan. Dan saya pernah dapat gaji sebanyak 12,000 sebulan. 2 tahun kontrak. Saya tak tahan, saya berhenti. Tapi jadi penasihat saja sampai lah ni. Tapi jangan buat mistake. Jangan tipu. Dia kata bini sakit ke apa, sekali itu saja. Lepas tu dapat maklumat, sila buang. Saya kata dulu yang niat kerja dulu, yang minat nampak gaji kan, nampak tanggungjawab. Kalau niat pasal gaji, ni takat ni je lah. Saya dia pergi cari saya, minta CJ saya pergi cari saya. Penembu temu duga kata, ustaz nak gaji berapa dik? Terdia soalan. Ustaz kira semua jumlah ustaz tu bagi. Saya letak 12,000, saya letak dalam 12,000. Ingat ke duk lawak-lawak main? Tak je berapa, tak je berapa. Boh 12, lului. Kalau aku tahu boh 20 tak apa. Sampai kata pegawai agama dia kata, tolonglah ustaz, anak nak kena marah dengan dia hari-hari. Dia kata, ramai-ramai ustaz hang boleh cari. Hang buat kerja ke tidak? Hang tahu kerja apa bagi ke hang? Dia bukit tu. Tapi tak boleh. Kita berhenti sebab kita rasa tak boleh, tak mampu. Because responsibility, amanah cukup berat. Makin besar gaji, makin berat amanah dia. Jangan kerana gaji tu belah ribu, hang pertahan. Hang tak boleh buat kerja, hang tahan. Ingat, syubhat hang buat kerja. Kereta sebiji bagi. Pemandu peribadi sebiji. Paskat tak payah. Minyak kereta tak ada had. Telefon RM450 sebulan dia bagi hak dia. Touch and go tak ada masalah. Tapi saya pakai kereta dia, pergi ceramah, saya tak akan claim. Saya akan bagi tahu dekat semi staff untuk jangan yang saya lorek ini touch and go, ini bukan kerja syarikat, kerja peribadi penceramah. Tapi saya takut, saya pergi jumpa dia. Masa nak berhenti, saya kata, Tan Sri, saya belah-belah, tak apa Ustaz. Tak saya duk claim. Kalau hampir ceramah, you pergi ceramah, I dapat pahala. You pakai tak masalah. Nampak tak? Tapi tak boleh nak buat kerja. Makin gaji mahal, kalau kita fikir tentang gaji duit tadi ni, kita akan jadi pekerja yang tidak amanah sehari bulan. Dah lama jadi Bilal sini? 2 tahun. Ni pasal berlantik JK baru ke apa? Ada niat tak berebut jadi Bilal lu? Tak. Doa kekal lah insya-Allah. Bagi ni tu ni ayah anda, bagi suara dia. Ini bukan masjid raja kan? Bukan masjid daerah kan? Masjid qaryah kan? Saya kata orang azan seram. Tu. Orang ingat saya main-main. Sekali Tuhan tunjuk dekat orang yang kata saya, dia akan hantar saya. Ustaz, minta maaf pernah saya kata Ustaz, rupanya betul saya dengar seorang bila tu azan memang menyeramkan. Tak jadi nak pergi sembahyang. Dia rakap anak dia gelak tapi kokoh kata, abah kata dia, ini kan yang Ustaz Bollywood duk tiru-tiru tu, yang ni kot kata dia. Saya dengar ya Allah. Gitu je. Hayya 'ala salah tu. Hayya 'ala salah. Takkan hayya 'ala salah imalah jadi Saya kata saya bagi tahu bukan minah siapa-siapa. Contoh, saya tak sebut nama dia pun. Masjid apa? Saya kata saya pernah mayang belakang imam. Dia cakap, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Orang gelak. Lepas tu orang kata saya lu hina. Lu hina apa? Wallahi saya dengar sendiri. Sampai terberak saya dalam bilik air gelak. Nampak tak? Saya berhenti terus. Ayah anda berhenti terus ni. Assalamualaikum. Terus balik. Tak tahan untuk gelak. Tak nak aku dengar. Sebab dulu saya pernah kata ke Pak Menakan tabik saya. Kalau tuan-tuan kenal Al-Fadil Ustaz Nasrul Ahmad. Dia kawan baik almarhum Ustaz Nikmat Yusuf Derang.
Dia buat style suara gitu. Saya kata, lah nak pergi orang gelak. Tuhan balas kat saya balik. Ingatkan mamin betul. Siratal laji nangan ngam tu ada guk ngam-ngam. Nak kata apa? Dia tiru suara sengau. Saya kata, takkanlah dia imam sengau. Saya ingat lagi saya kata kat dia. Saya duduk geram sebab saya duduk ikut dia berceramah. Aku mengantuk. Dia ikut batin. Oh, dia dah balik 12 malam. Nak lepok pun tak boleh. Dia buat gitu. Takkan orang ni. Tuhan balas kat saya. Saya bayang belakang orang yang sengau. Nak beritahu apa? Masyarakat. Sampai jadi macam tu. Boleh pejam mata ada orang khusyuk. Ini nak bagi tahu sahabat-sahabat tuan-tuan. Amanah ini dari sudut nak bagi tahu kita keterlibatan bukan sekadar dalam masjid tapi luaran. Berapa ramai masyarakat yang tak kenal imam masjid di sini? Ada orang buat kajian. Ada orang buat kajian berapa ramai orang tak kenal imam dan AJK masjid. Lagi banyak rumah-rumah taman, lagi banyak orang tak kenal masjid. Cara nak kenal mana? Tuan-tuan jangan kenal ayahanda tuan imam. Tuan-tuan jangan kenal Bilal. Walaupun dia juru nilai, tapi dia adalah Bilal masjid kami, Masjid Al-Badar. Kalau anak-anak kita tak main, taubat tak kenal. Sebab muka mereka tak letak dalam apa? Dalam frame, dalam gambar rumah kita. Tak ada. Juru nikah pun tak kenal. Saya pernah tangkap budak berzina. Memang confirm berzina lah. Pukul 3-4 pagi tangkap dia. Saya cekak budak tu, saya angkat tak ke dinding. Saya bagi kangkang atas paha saya. Waktu tu tak sakit paha lagi. Penguat saya kata, awak kenal tak ini siapa? Dia kata, saya tak kenal. Masuk apa dia? Masjid dan Nabi. Adakah saya nak salahkan dia? Tak boleh. Sebab apa? Saya tak turun padang tunjuk. Aku imam masjid. Sebab tu, kita duduklah masjid ni. Orang sayang kita pasal kita kenal dia. Orang sakit, orang ada musibah, orang ada masalah. Tengok Nabi SAW bila toleh ke belakang, siapa tak main masjid? Sekian sahabat, jom pergi ziarah dia. Lepas tu orang sayang, orang seronok dengan imam, dengan Nabi. Sa'labah, lepas salam cuih balik. Lepas salam cuih balik. Sebab apa? Sebab Nabi kata, jangan siapa-siapa berganjak dalam keadaan tahiyat dia. Sebelum selesai habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi ramai orang kita ni tak ada imam la ilaha illallah dicabut balik dah. Adab dalam solat jemaah. Sa'labah pasal apa? Nabi kalau aku pakaian kain aku ni dua dalam satu, aku semayang dulu dengan kamu, lepas tu aku balik rumah bini aku nak cerita, ambil tahu. Ya Allah, sahabat tak dengar ke apa masalah Sa'labah? Ini contoh. Ada JK masjid mengadu kat saya. Ustaz, kami duit ada lebih masjid. Nak beli tiang gol futsal. Tapi benda hari dikut piang. Ini duit masjid. Duit ibadat. Bukan untuk main bola. Macam Haji Bakhir boleh juga. Dia ingat duit tu untuk semayang je. Duit masjid itu aktiviti. Macam mana budak 300-400 konvoi motor kuasa rendah, 300 motor, buat jom jelajah masjid parlimen sekian. Start pada pukul 9, balik sampai pukul lohok tu, main jemaah kat masjid yang sama, bagi seorang RM5 dah budak, RM5 untuk minyak, RM5 dia paket. Dengan ada marshal, polis trafik. Di Kuala Selangor ada sekali. Budak-budak seorang tuan-tuan. Dan bila lepas balik daripada mengaji, balik kerja daripada kerja, sampailah budak yang sama juga di masjid. Ini contoh. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, ahli qaryah kita ni dalam bahasa mudah, kita dah suggest, dah cadangkan. Berapa ramai ahli qaryah kita buat potongan akaun secara online,
untuk bantu masjid. Kan kalau Maybank to you. Kalau CMB klik. Kalau bank muamalat, muamalat. Kalau bank Islam internet banking. Potong sebulan RM20, RM30 untuk main masjid. Tuan bayangkan kalau ada Korea ni, anak-anak mereka ada 1,000 orang. Kalau seorang bagi RM10 seorang, paling kurang RM10,000 sebulan. Dan ada masjid dah buat. Hari Raya Haji, Raya Puasa, panggil pegawai bank, duduk di belakang bank apa semua, isi borang. Ataupun ajak dia tentang macam mana nak potong mulai Maybank tu, CMB Klik, BIIB dan sebagainya. Tuan-tuan, pendapatan naik sebulan RM30,000-40,000. Dan waktu itu khutbah Jumaat ataupun khutbah Raya ceritakan tentang the more you give, the more you get back. Banyak hampa bagi, banyak hampa dapat balik. Peningkatan tak pernah kurang. RM10 tahun ni, tahun depan RM20. Tahun lusa RM30. Tahun tulat RM40. Lalu ada orang berani bagi RM100 sebulan. Siapa yang nak mencernakan benda ni? Kita. Siapa yang nak support? Tuan-tuan, para jemaah, para makmum. Kita jangan dengar masjid bila anak kawan tu boleh belajar di Mesir bahagian ilmu perubatan atau bahagian ustaz di Morocco, di Kuwait dan sebagainya. Kita jangan dengar masjid akan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat maklumat ada 8 orang anak-anak Quraish kita yang berjaya pergi belajar di luar negara. Jadi kita dah setuju dalam menjadi mesyuarat bahawa kita akan bagi kat bapak mereka ni, kita sediakan RM2,000 untuk sebulan. Yang ni 10 orang kita bagi seorang RM200. Duit belanja mereka di luar negara. RM2,000 sebulan. Iklan kat Jumaat. Tuan jangan risau. Berapa ramai orang yang duit macam ni, dia memang datang, ada tak bil elektrik? Dia memang dia scan dalam kereta, dia boleh bayar dan dah bayar. Benari masjid pipi tengok dekat TMB, dekat ayak lembaga ayak. Sadar, dia kata dah potong dah ni. Ji. Ni saya boleh bayar. Lo zaman canggih bukan zaman bodoh. Ada seorang tu dia naik kereta dengan driver dia pergi masjid mana? Dia main Kedah, cara Kedah. Lalu Penang, cara Penang. Subhanallah. Baru ni PKP, dia bagi dekat RM500,000 tanpa apa-apa potongan dengan income tax. Kat sebuah universiti bagi bantu budak makan. Allah, mak dia macam raja. Mak dia macam raja. Sayang mak dia. Baru ni saya dekat Pangkor saya jumpa seorang kaya. Duit cash dia half billion. Dan tak ada hutang. Tapi satu Datuk Seri beritahu kat saya, dia bagi orang makan 3,000 orang semalam. Dia makin senang, makin kaya. The more you give, the more you get back. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini masa lebih kurang 9 suku dah. Tak tahu habis pukul berapa. Mungkin pukul 11 kot. Marah tu imam dah haram. Dia pun nak balik tidur. Ceramah panjang lagi. Kan? Tapi insyaAllah ayah anda pun okey nampak. Ya? Hari kita akan berhenti saat lagi insyaAllah. Boleh tak boleh? Oh, saya malas nak menyanyi malam ni. Bab tajuk bab masjid. Kan? Kalau tajuknya mana milik kita, boleh kubur lagu Rabbani. Ini masjid kan? Masjid ke pelik bunyi. Di sana masjid, di sini masjid berdosa. Kan pasal apa hang tak pi. Itu tajuk dia. So tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu pada kita tolong raih dan makmurkan. Sebab tu kombinasi hang tak main masjid, duit hang main, termasuk hang memakmurkan rumah Allah. Tapi kalau duit hang tak main, ngang hang tak main, maka satu penganiayaan pada diri sendiri. Kalau hang tak boleh bawa duit hang main semayang sini insya-Allah. Tak payah bagi duit hang susah main. Kalau rasa hang susah, nak main hang sekian, hampir belakang cuci. Tok guru ni Aziz pukul 4 pagi. Lepas tahajud, boleh basuh jamban. Kita ni siapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak berminat dengan dia, tak apa. Tapi dia adalah merupakan saya punya ikon. Anak-anak dia belajar satu rumah dengan saya di Pakistan. Anak-anak dia akhlak Masya Allah. Tak pernah nak sembang mengatakan orang. Dia yang duduk situ. Mana ni? Sihat. Sihat. Seorang sahabat saya, Ustaz selebriti orang Kelantan, orang Macang, singgah Pulau Melaka. Lepas tu nak semayang tahajud lah balik tu. Kemudian dengar cuk cik cuk cik.
dia basuh. Pipi tengok tok guru pakai boot tu, benar pakai kain sulak punya besar saya pakai tu, pakai baju pagoda, tengah duk berus, tengah duk jolok jamban. Tuan-tuan, jawapan apa? Tu kata, hamba takut sombong dengan jawatan hamba ni. Ketua Pembendaraan Mesir, Masjid Imam Hussein, depan dengan Masjid Al-Azhar, dia pegang pembendaraan negara. Kerja dia ialah pergi masjid, basuh, tandas. Sekali driver dia mari baik, pelajar Malaysia terkejut. Siapa dia tu? Itulah orang sekian-sekian pemegang khazanah. Allahu Akbar. Kita tek cicak depan kita pun. Siap mana siap? Siap. Hui. Buat kawan. Ingat goreng cakotia ke? Tek cicak tak buat kerja Ambon. Bekas pekerja sadar je. Salah ke buang tek cicak tu, ambil tisu dah, buang lah. Nampak kan orang kita kan? Main masjid buat act tu. Ni main masjid ni. Kira main masjid tu. Pas salam balik terus. Kok nak jumpa kawan sembang, katanya khabar ada. Tama-tama kalau AJK macam tu. Allah teruk. Ada sebuah tempat negeri saya duduk lah ni. Imam dia mai nak qomatnya, qomat mai, lepas tu salam, syuih, hilang, keluar turun nak balik. Orang nak tengok hukum makam pun tak ada. Imam mesti berkomuniti, mesti. AJK masjid kena berkomuniti. Kalau tak boleh nak berkomuniti, sila letak jawatan. Kasar tak statement saya ni? Dr. Fauzi ya? Ya. Kita dengan bini pun bukan boleh duduk keras 24 jam. Sembang duduk. Apa? Tak nampak kopi kau mana? Betul sikar tak sikar lagi? Tak boleh. Kalau kami penceramah kat luar, balik rumah kami kena ceramah. Itu paling baik. Apa? Macam kia. Sampai hukama kata beletik bini tu hiburan. Mampu ni. Kita pakai ni jubah ni labang. Dah diam asyik dia serika. Ni mai jantan bengong duk melawak dia kata. Hari Khamis pakai batik. Tiba-tiba bini pergi serika baju Melayu. Tak Khamis kan? Dia baju batik. Nak suruh aku menikah lagi ya? Bini pusing-pusing letak serika kat belakang, hangit orang tu. Bukan kes tanah bayar ni. Kes belah Selangor. Pergi mengadu kat Jabat Agama. Tu kita hang bodoh, melawak tak kena tempat, kita tak urus. Kena bodoh lagi pula tu. Ni. Orang perempuan buat kerja. Sampai nak bagi sampai peringkat macam tu. Kalau dengan rumah pun kita tak boleh nak kontrol, nak jaga masjid, nak jaga masyarakat. Pakai dok. Tak tahu makcik-makcik marah ke, tak marah dia, wallah alam, tapi itulah cara saya sampai. Seronok saya orang Kedah ni dia tak berlapik terus lah. Kalau belah KL tu, yang mana kita adalah merupakan nak muntah emoji hijau keluar. Saya ni cuma syok, pumpuh tak tahu Fauzi punya kawan kita, datang ni dia kita kena cerita lain, dia jadi doktor. Tocok kita dengan booster, jadi buster terus kita. Ini dia. InsyaAllah, moga-moga tuan-tuan lepas ni tuan-tuan fikir-fikir balik lah. Kalau seorang boleh kempen, 2 orang cukup dah. Kempen jom ke masjid. Ajak kawan-kawan 2 orang. 2 orang, 2 orang, 2 orang. Kempen 2 orang cukup dah. 2 orang cukup dah. Sahabat-sahabat kita sudah secara mu'alaf. Kan? Dia buat multi-level marketing, MLM. Tahun ni saya target untuk Islamkan 15 orang. Quarterly, cek balik. Second quarterly, cek balik. Quarterly ketiga, cek balik. Dan yearly, cek berapa dapat 12, kekurangan 3. Allahu Akbar. Seorang Tan Sri yang multi-billion di Malaysia ni, saya pergi kuliah tempat dia,
Dia kata, Ustaz, kita multi-million club ada beli tanah kat London, kat UK. Di Harvard kita buat maktabah. Dan dekat sana kita buat benda ni, kita buat beli tanah dan kita panggil penceramah seluruh dunia. Rusia, India, China, Ukraine, Arab Saudi. Yang boleh cakap betul orang putih. Dan setiap tahun, setiap bulan ada SMS. Tweet. Hello, ahli-ahli member bla bla. Bulan Ogos ada 28 orang masuk Islam. Bulan September ada 40 orang masuk Islam. Totally setahun berapa? Ada 600 orang. Apa kata tersi kat saya? Saya ingat lagi. I nak ceramah macam you, I tak mampu. Tapi I pakai duit I lah. Saya kata, Tan Sri, saya bukan nak mengampu bodek Tan Sri. Saya ingat Tan Sri macam kawan saya, orang Kedah. You punya perbuatan Tan Sri punya perbuatan better than me. I have no money to spend my wealth, my money untuk public. I don't have. But you have more atau lot money, duit banyak. Tapi buat. Bayangkan dia beli berapa puluh juta tanah tu. Soalnya, dia bukan ustaz. Tapi korporat terkenal dalam Malaysia. Multi-billion. Itu saya nak bagi tahu. Peranan kita penting. Kan? Ini contoh dia. So insya-Allah sekadar itu kot Ustaz apa nama ni Lutfi, mungkin Ustaz nak tambah sikit bagi penutup, silakan insya-Allah. Dah 9.25 bukan senang nak dapat mic dekat masjid ni. Ayahanda jangan izinlah sampai 9.30 saya bercakap. Kan? Jadi mana tadi pun di mana tahu lupa dah. Mentalung pun sama agak 9.30. Saya kata tak apa, dia sampai 11.30 tak apa. Saya kata banyak cantik suara aku dah nak terkeluar habis dah. Kan? Nak suruh pula cakap aku 11.30. Kan? Jadi insya-Allah tadi pun saya dah makan kenyang sangat dah rumah pegawai kita punya Kementerian Dalam Negeri Tuan Nasrul Nizam tadi makan nasi kabu dia, masya-Allah, bini orang Kelantan. Oh sedaplah masak makan sonok. Kita jolok, dia masak sonok. Habis 2-3 pinggan tadi dengan roti seri. Kita minat roti seri, roti azan tak ada dah. Zarina tak dengar nama dah. Kan? Jadi duk nampak roti seri, roti apa menetang tadi, dari roti dia buat keripat pusing kita makan. Dia kata, Ustaz, ini kira mewakili pihak masjid lah. Alhamdulillah. Tengok tuan-tuan. Kenal ke? Tapi tengok orang buat benda kebaikan, kita ambil, kita seronok, kita support. InsyaAllah tuan-tuan, minta maaf ayanda, Tuan Imam, pengurusi masjid, anda kata salah dalam bicara kata saya. Kita keluar dari lisan saya yang sebab dhaif ini, minta maaf kalau tak betul. Boleh bagi tahu soal fee, nak komen bagi tahu soal fee, saya berikan forward kat saya. Ada orang buat gitu. Dia tak pernah contoh dia. Saya masa pergi Mekah dulu, doktor, saya sebut bro. Singkatan daripada brother. Untuk orang ada budak haji ni, ada seorang bekas polis di belah-belah apa nama ni botol tu, masa muhasabah diri tu, macam saya dengan lapang dada kalau ada yang tak puas hati bagi tu. Dia bangun, Waalaikumsalam Ustaz. Saya tak berapa hati dengan Ustaz. Siapa? Ustaz panggil kami beruk. Saya kata, bila panggil kamu beruk? Tu duduk beruk-beruk. Bukan beruk, bro. Lepas tu ada bangun. Eleng kau. Ada geng-geng dia depan kabur saya. Eleng kau. Kau kata bodoh, kau marah. Dia pula membodoh kawan tu. Bro lah, bukan beruk. Kata dia. Susah juga tu. Tak faham kan. Lah tukar jadi derter. Brother, sister. Jadi berterter. Agak contoh dia. So insyaAllah kita terima teguran insyaAllah bagi tahu elok. Ya, teman-teman ayahanda iman lebih menguasai ilmu pada saya, lebih experience dari segi umur dan usia. InsyaAllah doakan Tuan Imam kita sihat walafiat insyaAllah. Yang mana ramai baru ni pun imam-imam di Selangor pun ramai mati sebab COVID-19, imam surau dan sebagainya, termasuk kawan-kawan saya pun ramai meninggal dunia kerana COVID-19 pun masalah. Ni mai pula penyakit baru apa nama Dr. Fauzi? Virus Omicron, lepas ni pula unicorn, lepas tu pula popcorn. Jadi kita pun tak tahu mendatang apa lagi. Lepas tu bygone. Lama jadi gila habis kita dah. Tu cucuk nak lebam jubuk. Kan? Tangan ni macam kartun dah. Bini saya sepela duk nak kiat ni. Saya kata pergi guru macam mana. Tak tahu. Saya sepela Pfizer ni. Bila angkat baru sakit. Tak apalah, sakit tak sakit lah. Tapi kawan kita mak ada 80 tahun kena COVID kali kedua, masuk 4 hari je. Tak ada simptom. Stage 1. Lepas tu mak ada stage 5. Tapi tengok kesan. Ikhtiar dia orang dengan vaksin tadi. Okey lah, memanglah sakit. Ni orang kata, Ustaz nak booster.
Aku kata booster ke buster, dia kata. Tadi adik saya pergi cucuk dekat klinik di Shah Alam, bawa staf-staf dia kelang minyak. Cuma dia tak boleh kata aku ni kena 6 bulan bang tadi. Tunggu 6 bulan bulan 2 baru. Jangan risau. Percuma klinik panel kita sendiri. Dan kawan kita buat, masya-Allah ada 49 klinik. Masya-Allah ya. Multi-million dengan klinik saja. Tapi dia infak untuk seluruh kekitangan kelang Al-Quran di Putrajaya Presin 14. Percuma perkhidmatan dia. The more you give, the more you get back. Dia tak pernah ceramah. Tapi dia doktor. Tapi Al-Hafiz belakang. Nampak tak? Dia sebut nama mungkin Dr. Fatim kenal kot. Jadi nak beritahu kaya-kaya. Ada buka. Dan staf baru ni staf tutup. Dapat elang gaji penuh tutup sekejap. Sebab ada banyak klinik dia tenggelam sebab banjir tadi. Akhir kata doakan kepada kawan kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Ramai sungguh biarlah buat tadi 60 lebih 4-wheel drive dengan lori 4 biji daripada Kuala Kerai, daripada Kelantan, daripada Perak 35 buah. Masya Allah. Saya terang cakap, saya tengok, saya teriak tuan-tuan. Keluar air mata saya. Dia kata, Masya Allah. Hebat yang orang kita. Dewan dekat Shah Alam tu, India, China, menggali Sip, semua menggali Bangladesh, Benggala, roti menggali semua dalam tu. Semua pakai tudung. Sebab rambut mereka kan. Takut masuk tutang. Allah, saya menitik mata tuan. Hebat orang kita. Kan alangkah bagus kita bersatu benda yang baik kan. Muafakat seronok. Subhanallah. Tak ada cerita dah. Bagaimana tengok puak-puak yang agama Hindu bagi tahu jiran dia orang Melayu bawa naik tong gas sampai ke bumbung tu. Masak nasi pakai hulung buka bumbung. Bagi. Dia kata amazing. Hilang rasa kata Cina sombong. Hilang rasa kata Melayu sombong, Melayu sombong. Semua pakai elak. Bila apa? Musibah tak bagi. Adakah musibah setiap masa? Tak. Itu maksud kita doakan insya-Allah. Tuan-tuan tak kena tak terasa. Tapi kalau kita kena na'udzubillah, mungkin dah kena dulu ni kan. Allah, saya kena musibah. Dr. Fauzi pergi melawat saya dekat Sungai Buloh kata ni. Ya, 4 bulan terlantar. Ya, 52 hari di Sungai Buloh, bakinya di KPJ Tawakan. Lumpuh, kencing, berak, semua bini saya buat. Saya rasa nyawa dah tak ada, putih Sampai hari Selasa, bulan Mac 2017, keluar WhatsApp dan juga SMS. Al-Fatihah. Ustaz Hasim Bollywood telah kembali ke rahmatullah pada jam 9.45 pagi. Kata haram mana betul kita duduk hidup lagi. Tahu tak tuan yang ayah anda, saya tak minta kedarah sampai ke malam. Habis orang hadiah Fatihah kat aku. Al-Fatihah, hak Sudan pelajar. Al-Fatihah. Ya apa nama tu? Daripada geng-geng V80 69, bekas-bekas pesara V80 9. Al-Fatihah. Depa tadi pun betul kau. Ustaz belah kiri kenal. Dia tipu tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh hidup lagi tu. Ada handuk tak mana? Aku dalam kubur. Haram jadah. Hanya main aku teriak. Dia teriak tu. Aku dalam kubur. Bila malaikat tengok hang call, jadi dia tanya soalan, stop dulu. Dia kata hang kuajak. Allah, dia proses soalan lebih berkali pi, masya-Allah. Jadi itu yang kena saya, mungkin saya ni banyak saya jahat. Dulu dekat sekolah saya jahat kot, ataupun saya ni banyak dosa dengan Allah. Sebab tu saya ulang balik. Be the best. Don't feel the best. Faham tak faham? Yes. Bila yang rasa yang terbaik, kita buat benda baik. Insya-Allah bantu kita. Yang Dr. Fauzi bersama juga. Ya, don't feel the best. Jangan kita kata, Dr. Pakar kata, aku terbaik. Jangan. Aku kena buat benda baik. Sebab yang maha baik siapa? Allah. Wallahu alam. Pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. Itu jawapan paling baik. Jumpa lagi. Yang baik Allah, yang lemah saya. Yang lemah saya, doa saya. Saya pernah duk terasa, bila kawan mati, saya bayangkan, saya mati. Saya masuk dalam kubur, dia tutup dengan plywood atas tu, dia bubuh tanah. Malaikat tanya, saya keluar air mata sebab saya tak boleh nak jawab. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa kitab kamu? Siapa saudara mahu kamu? Saya metik air mata. Because kalau kita beriman dengan James Bond kata tomorrow never die, but we will die. Faham tak faham tu? Buatlah yang terbaik insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tuan-tuan.